Baik, kita nak balik pula ke Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Antarabangsa. Kalau diikutkan Majlis Tilawah Al-Quran ini dah masuk kali yang ke-57 dan untuk Hafazan Antarabangsa masuk tahun yang kedua. Jadi begitu cepat masa berlalu dan tibalah masanya, tarikhnya pada 9 hari bulan nanti akan bermula. Sekali lagi Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Antarabangsa ini bersama-sama dengan tetamu untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program ini ialah Encik Suhaimi Ali Lais Ahmad yang merupakan pengarah bahagian perhubungan JAKIM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, baik, kita nak mulakan terlebih dahulu berkenaan dengan tentu sekali lokasinya dan juga kita tahu antara lokasi memang sering menjadi sinonim pada Majlis Tilawah di Pusat Dagangan King Putra. Ya, bila tarikhnya sebagai 9 hari bulan sehingga majlis ni akan berlangsung dari 9 sampai 14 hari bulan Jun ini bertempat di PWTC. Ya. Jadi semana yang Puan cakapkan tadi, kali ini merupakan kali yang ke-57 Majlis Tilawah yang diadakan, manakala hafazan kali yang kedua. Jadi majlis tilawah ini kita adakan bermula pada malam perasmian tersebut sehingga 13 hari bulan. Bermula pukul 8.40 malam di PWTC, di Dewan Merdeka. Manakala untuk hafazan pula dia akan dilangsung pada mulai 10 sampai 12 hari bulan. Itu pada sebelah pagi bermula pukul 8.45 pagi. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Dan alhamdulillah kita melihat akan berterusannya program ini, makanya ia menunjukkan bahawasanya sambutan itu cukup menggalakkan. Yang datang bukan sahaja dari negara tapi juga dari dua negara. Tapi kita nak bercakap berkenaan dengan tema pagi tilawah pada kali ini. Seperti mana yang tahun-tahun lepas, kita telah menetapkan tema untuk majlis-majlis rasmi nasional perpaduan nadi transformasi negara. Jadi kita mengekalkan tema tersebut untuk musabaqah pada kali ini, seperti mana musabaqah peringkat kebangsaan. Yang mana kita melihat perpaduan ini akan menjadi satu nadi dalam membantu kerajaan untuk merealisasikan hasil kerajaan menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Jadi kita melihat tanpa adanya perpaduan, tanpa adanya kesatuan ummah, maka hasrat kerajaan itu tidak akan tercapai. Jadi kita melihat bahawa Al-Quran ini bukan sahaja untuk dibaca, tetapi juga untuk dihayati isi yang ada dalam Al-Quran itu, supaya kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai satu nadi untuk bantu kerajaan dalam membentuk sebuah transformasi negara ke negara yang lebih baik di masa depan. Okey, dah jelas menunjukkan bahawa signifikasi di sebalik pemilihan tema tersebut bagi tahun ini. Dan melihat kepada sambutan yang cukup menggalakkan ini, untuk tahun ini berapakah penyertaan yang sudah pun dikenal pasti? Kita telah menjemput 78 buah negara dan sehingga kini 50 buah negara telah memberi jawapan untuk mengambil bahagian. Yang ini akan melibatkan selama 82 orang peserta lah. Untuk tilawah dia akan melibatkan sama 47 peserta, iaitu 29 orang untuk wanita lelaki dan selebih itu untuk wanita. Manakala untuk hafazan dia akan melibatkan sama 35 orang penyertaan. Okey. Baik, itu dia 82 keseluruhan dipecah kepada hafazan dan juga tilawah. Dan kita nak melihat juga dari segi aspek kemajuan dan juga prestasi yang telah berjaya dicapai tahun ke tahun. Kalau dahulunya mungkin lain dan dengan adanya teknologi dan sebagainya mungkin ia telah diperbaiki dengan lebih baik lagi. Jadi apa antara kemajuan-kemajuan yang telah dicapai setakat ini? Setakat ini kita melihat selepas 57 tahun kita menganjurkan tilawah Al-Quran, kita melihat pencapaian hari-hari kita yang menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa begitu menggalakkan lah. Untuk makluman puan, setiap tahun kita menerima hampir 14 jemputan daripada negara Timur Tengah, negara di Afrika maupun negara di peringkat Asia sendiri yang menjemput wakil-wakil Malaysia menyertai tilawah maupun hafazan di peringkat antarabangsa. Dan kita melihat pada tahun lepas hari kita telah menjuarai peringkat tilawah di Kuwait. Itu memang pencapaian yang terbaik. Dan juga menjuarai di peringkat negara Asia sendiri di Thailand pada tahun ini. Manakala di peringkat tilawah selepas 2 tahun kita melaksanakan, ini masuk tahun yang kedua mengadakan untuk hafazan. Kejayaan yang kita lihat pada tahun ini, salah seorang di perkhariah kita itu Dr. Nur Munirah Muhammad Nur telah menurut kita tempat yang kedua di peringkat hafazan antarabangsa yang diadakan di Jordan pada bulan April yang lalu. Itu kejayaan yang begitu membanggakan lah. Manakala salah seorang peserta kita telah menduduki top 5 tempat kelima di hafazan peringkat antarabangsa yang diadakan di Mesir juga pada bulan April yang lalu. Iaitu adik Muhammad Rafiq Wan Rafiq Wan Roslan. Wow, itu dia. Berapa umurnya? Saya ingat bawah 18 tahun. 18 tahun alhamdulillah. Dan sebenarnya dengan adanya penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran ini telah membuka
banyak mata sebenarnya untuk bagi anak-anak yang sekecil-kecilnya untuk menghafaz Al-Quran. Itu yang paling penting. Tapi kita melihat juga bagaimana orang dari luar memandang Malaysia sebagai penganjur tilawah ini. Bagaimana Encik Suhaimi melihat? Ya, kita dalam satu majlis diadakan di Dubai baru ni, kita telah mendapat pengiktirafan sebagai negara yang paling baik penganjuran musabaqah. Dan banyak negara-negara di peringkat dunia dia ingin datang ke Malaysia untuk mempelajari kaedah penganjuran yang kita anjurkan. Banyak perubahan kita buat, terutama dari segi cara pengadilan kita tidak melibatkan hanya pengadil di peringkat serantau saja. Tapi dari segi pengadilan kita melibatkan 10 buah negara Timur Tengah. Mengambil bahagian sebagai pengadil ataupun hakim bagi mengadili. Seadilnya lah. Seadilnya lah. Dan bagaimana pula dengan hadiah yang ditawarkan pada tahun ini? Hadiah pada tahun ini kita masih lagi seperti pada tahun lepas, iaitu Johan, dan untuk hari dan hari akan menerima untuk tilawah akan menerima RM40,000 beserta hadiah iringan iaitu sumbangan daripada pihak YAPIM, Yayasan Ekonomi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, iaitu satu gold bar bernilai RM70,000, CJ penyertaan. Manakala pada tahun ini pemenang untuk Johan tilawah dan hafazan akan menerima hadiah tambahan juga sumbangan pihak YAPIM, iaitu gold bar bernilai RM20,000 setiap seorang. Itu hadiah tambahan pihak YAPIM lah. Alhamdulillah. Baik. Dan pastinya dari segi aspek tambahan hadiah dan sebagainya itu adalah sebagai satu perkara yang cukup membanggakan, kerana ia membuka mata juga pada ramai pihak bahawasanya tilawah ini telah sampai ke 57 tahun. Begitu lama kekal di situ. Tapi kita nak tahu juga dari segi aspek aktiviti sampingan yang akan berlangsung sepanjang tilawah dan juga hafazan Al-Quran ini. Kita akan menganjurkan seminar Al-Quran pada 11 hari bulan bertempat di Institut Al-Quran Islam Malaysia. Yang mana dalam seminar ini kita akan melibatkan lebih kurang 400 orang peserta, terdiri daripada pelajar-pelajar IPTA, IPTS dan juga daripada peringkat antarabangsa. Yang mana dalam seminar ini kita akan membentangkan beberapa kelas kerja lah tentang hikmah pembacaan Al-Quran itu sendiri dan sebagainya lah. Dan itu akan berlangsung pada 11 hari bulan di Institut Islam Malaysia di Bangi. Dan begitu kalau di Pusat Dagangan Juru Putra sendiri ada aktiviti sampingan lain selain pada tilawah, mungkin ada pengisian rohani daripada panel-panel yang tertentu yang hadir. Kita dalam konsep tersebut kita dalam acara selingan iaitu waktu berehat semasa majlis tilawah diadakan, kita akan mengisi dengan rantapan rohani. Kita akan lebih kepada tazkirah yang akan melibatkan tokoh-tokoh tokoh tempatan. Mereka akan memberi tazkirah berhubung Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, tentang hikmat pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Pelbagai lah maknanya. Pelbagai pada malam. Baik, itu dia cukup menarik. Dan bagi mereka yang mungkin tak pernah pergi ke majlis tilawah ini dan tahu ini terbuka hati untuk pergi. Jadi ini macam mana dari segi kedudukan? Maknanya masuk ke dalam, adakah perlu dia mengambil pas dan sebagainya? Tak ada. Masuk saja. Semua orang ramai dijemput hadir lah. Masuk adalah bebas. Siapa cepat dia dapatlah tempat duduk. Kalau tidak akan duduk di sebelah. Kita akan buka skrin di luar tu lah. Sebab kita tahu pada tahun lepas yang kita mengalakkan. Rating kita pun hampir 1.25 juta pada tahun lepas. Jadi di dewan mereka itu sampai ke atas tangga tu melimpah. Alhamdulillah. Yang tu yang kita nak sambutan orang ramai tu kita. Baik, maknanya kalau bagi mereka yang tak dapat pergi boleh tonton secara langsung dikenakan oleh RTM. Ya, pastinya. Dan juga TV-TV yang ada samusial yang terus sama bekerjasama lah. Baik, dan harapan tentunya kepada rakyat Malaysia untuk saya mengharapkan dengan adanya tilawah pada kali ini, kita harapkan rakyat Islam negara kita ini mengambil kesempatan untuk mempelajari dengan lebih baik ilmu Al-Quran dari segi tajwid, dari segi taranum, fasahah dan suara. Kerana dengan kita melihat peserta di luar negara membaca Al-Quran, kita dah boleh mempelajari cara mutu bacaan mereka supaya kita boleh meningkatkan lagi kaedah pembacaan Al-Quran di peringkat kita sendiri. InsyaAllah. Baik, bagi mereka yang hadir pun akan sekaligus secara tak langsung dapat mempelajari bukan setakat mendengar semata-mata dan mendapat pahala, tapi juga dapat mempelajari sebutan-sebutan yang sepatutnya. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Cik Suhaimi kerana bersama dengan kita untuk waktu ini. Cik Suhaimi merupakan pengarah bahagian perhubungan JAKIM. InsyaAllah semoga semuanya nanti akan berjalan lancar. Dan untuk maklumat anda semua, di mana majlis ini akan diadakan pada 9 hingga 14 Jun 2015 Selasa hingga Ahad pada pukul 8.30 malam di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra PTBTC Kuala Lumpur. Dan pelancarannya akan dilangsungkan pada 9 Jun dan difahamkan akan disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, insyaAllah.